kelas hari ini sepatutnya kamu boleh buat operasi asas aritmetik mengikut tertib operasi dan juga boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Okey, cikgu ulang sikit. Integer merupakan nombor bulat yang daripada nombor 1 sampai nombor berjuta-juta-juta-juta-juta-juta. And then dia tidak melibatkan nombor pecahan dan juga nombor perpuluhan. Dia hanya nombor bulat-bulat-bulat sahaja. Faham? Okey, seterusnya. Ya, okey. Ini cikgu bagi ingat semula. Okey, sebelum tu nampak tak cikgu punya slide ni? Nampak. Okey, bagus. Kalau nampak, cuba baca apa cikgu tulis tu. Ingat semula penambahan integer. Penambahan integer bilangkan integer 8 tambah positif 3. Bagus. Maknanya semua orang boleh tengok lah cikgu punya slide ni. Okey, untuk tajuk ini kita cikgu ulang sikit. Kita dah belajar penambahan integer, penolakan integer, pendaraban integer dan juga pembahagian integer. Okey, cikgu tak tahu lagi nama-nama ni. Cikgu main sebut je lah ya siapa yang saya nampak ni. Jangan terkejut hati lah kalau 1A5 ke 1A1 orang yang sama ke saya tanya kan. Okey, siapa nama Sumayyah ni? Cuba cakap. 8 tambah positif 3 dapat berapa? Cepat. 8 tambah positif 3 dapat berapa? Siapa-siapa je lah yang boleh bercakap. 11. Ui, terkejut cikgu. Positif 11. Positif 11. Okey, positif 11. Okey, negatif 1 tolak negatif 4 dapat berapa? 3. Negatif 3. Positif 3. Negatif 3. Positif ke negatif? Positif. Positif. Sebab sini negatif 1 tambah dengan negatif dia akan jadi tambah 4. So negatif 1 tambah 4 dapat positif 3. Okay, next. 2 tolak positif 4 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Laju. Siapa tu ya? Cikgu tak nampak lah. Okay, seterusnya. Negatif 8 tambah negatif 2 dapat berapa? Negatif 10. Negatif 10. Okey, seterusnya. Sebelah. Okey, yang ini adalah ulang kaji sikit. Operasi positif darab positif jadi positif. Positif darab negatif dapat negatif. Negatif darab positif negatif. Negatif jumpa negatif jadi positif. Maksudnya tanda yang sama dia akan jadi positif. Tanda yang berbeza dia akan jadi negatif. Alright. So saya ulang sikit. Okay, negatif 5 darab negatif 4 dapat berapa? Positif 20. Sebab dia negatif jumpa negatif dia akan jadi positif. 5 darab 4 berapa? Negatif 20. Okay. Next, negatif 6 darab 4. Negatif 24. Negatif 24. 6 bahagi negatif 2. Negatif 3. Negatif 3? Betul ke? 6 bahagi 2, 3. Betul lah. So, negatif 3. Negatif 12 bahagi negatif 2. Positif 6. 6. Positif 6. Okay, seterusnya. Okay, so ini adalah benda yang baru. Semua orang sedia dengan buku latihan masing-masing. Okay, buku yang sama jadikan buku tutorial dan juga buku nota. Sebab memandangkan kita tak jumpa, jadi cikgu akan tanda buku-buku kamu, latihan kamu secara maya. So tak perlu tambah 2 buku, 3 buku. Sementara kita masih macam ni, kita buat 1 buku je. Tapi pastikan buku tu buku matematik je. Jangan campur dengan sains ke, sejarah ke, BM ke. Cikgu tak nak Buku yang pernah buat kan cikgu? Ada ke buku yang pernah buat? Ada. Berapa buku cikgu ni buat sebelum ni? 1. Bagus. Sambung je buku tu ya. Cikgu tak nak kamu campur-campur tau. Okey, sebab nanti naik sekolah, bila-bila je kita naik sekolah, cikgu nak tengok buku kamu tu wujud ke tak wujud. Okey? So, hari ni kita belajar gabungan operasi. Okey, macam mana gabungan operasi? Maksudnya dalam satu persamaan, dia ada banyak
dalam operasi yang terlibat. Faham? Okey, contohnya dalam satu tu dia ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Jadi susunan untuk operasi kita mengikut susunan Kubadatato. Kubadatato. Okey, apa maksud Kubadatato? Sekejap lagi cikgu explain. Okey, operasi yang dilakukan dengan tertib mesti dari kiri pergi ke kanan. Okey, tak bolehlah kamu dari kanan ke kiri. Kalau kita baca Al-Quran, ia dari kanan ke kiri. Tapi kalau Rumi, kita baca kiri ke kanan. Okey, konsep dia kiri ke kanan. Okey, ingat ini. Kemudian cikgu tengok apa itu Kubadatato. Ku adalah untuk kurungan, bada untuk bahagi atau darab. Okey, bahagi atau darab, tato maksudnya tambah dan tolak. So, kedudukan dia, mana yang kiri kita buat dulu. Contohlah dalam satu soalan tu dia ada bahagi, dia ada darab. Jadi kita nak pilih yang mana, kita pilih yang mana ada dulu, yang mana terjumpa dulu. Itu yang kita buat. Faham? Okey, sama juga dengan tato, tapi macam mana pun tato dengan bada menang Bada kena buat dulu baru buat tato. Right? Dah salin dah? Okay, salin dah. Okay, cuba salin cepat. Salin yang dalam handphone tu kan cikgu? Yelah gabungan operasi dia punya nota tu dengan yang dalam handphone tu. Okay, dah salin dah? Belum. Sekejap cikgu. Okay, boleh. Sebab ada kawan kamu ni tengah ada masalah sikit nak online. Tengah-tengah saya pasal dia. Alamak. Dah. Okay, baru nak join. Okay, next. Seterusnya, okay, tengok contoh. Yang ni contoh nombor operasi gabungan Okay. Operasi gabungan maksudnya dalam satu persamaan dia ada darab, dia ada kurungan, dia ada tambah. Jadi, cuba awak tengok soalan ni. Siapa yang patut kena buat dulu kalau ikut Kubadatato? Darab. 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 Darab buat dulu. Kurungan. Kurungan dulu. Kita kena dulukan dalam kurungan. Okay, so now salin dulu. Negatif 8 darab. Okay, selesaikan dalam kurungan. Negatif 2 tambah 3 dapat berapa? 1. Negatif 1. Positif. Positif ke negatif? Negatif. Okay, nampak sini. Ini negatif. Yang ini positif, betul. Siapa lagi besar? Positif. Positif lebih besar. Jadi, kita buat siapa yang menang? Positif. Positif yang menang. Jadi, positif jawapan akhir dia. So, 2 tolak 3 dapat berapa? 1. 1. So, positif 1. 1. Okay, tanda positif tak wajib ditulis. Tapi kalau awak nak tulis juga macam ni, tak ada masalah. Okay? Kalau awak takut awak keliru, just tulis je. Tak ada masalah. Cuma marker awak yelah, pakai awak lebih sikit lah. Tambah kan? Okay, now. Apa yang tinggal sekarang? Negatif. Darab. Operasi darab. Darab. Jadi, negatif 8 darab 1 dapat berapa? Negatif 8. Negatif 8. 8. Ini jawapan dia.
Yang lain-lain faham tak ni? Faham. Yang tak nampak muka ni? Siapa ni? Amir Muaz, Hazika, Norman Halimat. Oh, ni cikgu Norman ni. Lagi siapa lagi yang cikgu tak nampak muka ni? Anik, Arishah, Rushaidi. Kalau boleh cikgu nak tengok muka semua-semua orang. Oh, ingatkan cikgu Norman yang online. Rupanya ada anak dara dia. Okay? Seterusnya, saya teruskan. Okay, dah salin dah contoh ni? Dah. Dah salin dah? Dah. Sekejap, saya save kehadiran dulu. Sekejap. Okay, dah. Ada 54 orang. Next, terusnya. Okay, contoh kedua. Cuba tengok kat sini ada berapa operasi? Berapa operasi kita kena buat? 3. 1, 2. 2, 3. 3. Okay, dalam 1, 2, 3, siapa yang pertama kita kena selesaikan? Bahagi. Bahagi. Kenapa bukan kurungan negatif 2 ni? Kan tadi cikgu cakap kurungan kena dulu? Kurungan tu dia buat kurungan dekat negatif je. Dia bukan dekat simbol. Bagus. Dia buat kurungan sebab dia nak kurungkan negatif. Bukan dia nak kurungkan operasi. Sebab tu kita buat. Kita tak kira dia sebagai kurungan yang kira Kubara-Tato tadi. Faham? Jangan confuse ya. Okay, so dekat sini 1, 2, 3 siapa buat dulu? Bahagi. Okay, yang bahagi. Nombor 2 ni bahagi. Okay, now yang kita belum buat kita tulis dulu. 10 tolak. Okay, 12 bahagi negatif 2 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Bahagi negatif 2 dapat berapa? 6. Negatif 6. Negatif 6. Tengok cikgu tulis. Yang tolak ni, cikgu maintainkan sini tolak. Okay? Kita jadi bahagilah dia. Allah. Sekejap. Okay. Now, yang hujung tu dia belum buat apa-apa, so kena tulis balik. Tambah negatif 1. So salin balik je. Okay? Next. Nak buat yang mana dulu? Tolak. Okay, dari kiri ke kanan. Dari kiri 10 tolak negatif 6 dapat berapa? 16. Positif 16. Positif 16. Yang lain-lain ni okey. Faham kenapa dapat 16? Negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Jadi 10 positif 6 maksudnya 16. Okey, tambah negatif 1. So 16 tambah negatif 1 dapat berapa? 15. Positif 15. 15. Positif 15. So inilah jawapan dia. Boleh? Boleh. Faham sampai sekarang ni? Macam terror lah kelas ni. Sukalah saya mengajar. Macam tak payah ajar. Macam tahu je. Ke dah belajar dengan Cikgu Hidayah? Oh, Cikgu Hidayah dah ajar operasi gabungan ni? Cikgu bagi video. Belum. Dah ke belum? Saya pergi tuition. Oh, ada yang pergi tuition. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Ni salin dah salin dah contoh 2 ni. Jalan kerja semua dah contoh dah salin dah? Dah. Alright. So next soalan contoh 3. Okey, yang ni ada berapa operasi? 3. 1, ada 2, ada 3. Okay, now kita kena buat yang mana dulu? Buat darab. Buat darab dulu. Okey, 26 darab 3. 78. 70. 8. Okey, tolak 24 darab 3. Okey, lepas ni kita kena buat siapa? Darab. 72. Tolak dulu. Darab.
Darab dulu. Okey, 24 darab 3 berapa? 72. Okey, 78 ni tak ada buat apa-apa. Tolak tak ada buat apa-apa. 72. So, jawapan akhir. 6. 6. 6. Cia. Alright. Okey, faham? Faham. Laju. Laju ke cikgu ajar? Dah salin dah? Okey je. Dah salin dah. Okey, good. Dah. Oh, macam ni boleh cepat lah habis kita punya Google Classroom hari ni. Google Meet hari ni. Okey, seterusnya. Contoh keempat. Salah ni. Soalan keempat Ini ada berapa operasi? 3. 3. 3. 3 ke 5? 3. 3. Ada 1. Okey, Dua. nampak tak tanda ni? Panjang ni. Bahagi. Ini sebenarnya bahagi. Bagi. Tolak. Tolak. Alright. So, kita nak buat yang mana dulu ni? Atas. Okay, kita kena selesaikan atas dulu, bawah dulu, baru boleh bahagi. Itulah beza dia. Kita kurungkan dia orang. Kita kurungkan. Bukan dia terkurung, dia dikurungkan. Okay, so now. Negatif 14 tambah negatif 22. Dapat berapa? Negatif 36. Negatif 36. Wow, macam kalkulator lah awak ni. Negatif 36 bahagi negatif 23, tolak negatif 35. Dapat berapa? Positif 12. Positif 12. Ya Allah, pandainya. Senang aja tingkatan 1 rupanya. Dia tutup lah kamera Nanti 12. Tak ada orang nak jawab ke? Negatif 3. Negatif 3. 3. Dia nak tanyalah, kelas tingkatan 1 ni semua orang ada kalkulator tak? Ada. Ada. Ada ya? Semua orang kena ada kalkulator tau. Sebab kita ada jari, 10 jari kanan, kanan, 10 jari kita kaki. Kamu tak cukup nak kira 20 je. Kita akan kira beribu-ribu lepas ni. So make sure semua orang ada kalkulator scientific Jadi terus yang 570 ke atas nombor dia. Kalau 350 nanti ada benda yang awak tak boleh kira guna 350. So tengok kalkulator awak, nombor dia berapa? Kalau lebih daripada 570, okey, tak ada masalah. Okey? Seterusnya, kita masuk bahagian, cikgu salah eja lah, penyelesaian masalah. Bahagian integer. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya, berapa orang yang belum ada buku teks? Sebab buku teks tak cukup kan? 1A1 dengan 1A5 semua orang dapat buku teks ke? Dapat. Ada tak kawan-kawan? Dapat. Ada tak yang kat sini yang tak dapat lagi? Tak dapat lagi Isyamuddin tak dapat lagi? Kalau tak dapat lagi tak apa. Nanti cikgu sharekan link untuk buku teks digital. Tahu kan ada buku teks digital? Ada. Nanti cikgu sharekan link untuk tingkatan 1 punya. So kalau ada lah homework yang cikgu gunakan buku teks, so nanti senang awak refer kat situ je. Jangan kerana tak ada buku teks yang awak dapat kat sekolah, teks yang kita akan bincangkan hari ni. Bukan homework ini bukan homework. Okay, soalan yang kenapa soalan 2 dulu? Lah, saya terpotong ke soalan 1? Subhanallah. Sekejap. Saya terpotong. Satu soalan je lah dia tu. Cepatlah habis ni. Boleh lagi makan lagi ni. Okay,
Suhu di kucing pada pukul 7 pagi, 7 Cikgu. PM. Ya. Nak kena salin ke? Tak payah. Biar dulu. Sekejap lagi salin. Kita bincang dulu ya. Memang nak kena salin sebab nak jadikan contoh dalam buku latihan. Okay. Ataupun nanti saya screenshot awak masuk dalam grup lah. Awak salin daripada situ So tak payah buang masa. Cuma penyelesaian je lah awak nak kena salin sebab saya tak tulis. Okay. Suhu di kucing pada pukul 7 hari pertama hingga 5 pagi hari kedua telah menurun sebanyak 4 darjah Celsius. Okay, malam. Suhunya kemudian meningkat 8 darjah Celsius pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya meningkat sebanyak 2 sentimeter lagi. 2 darjah Celsius. 2 darjah Celsius 3 jam kemudian. Maknanya setiap jam tu dia meningkat lepas 3 jam dia meningkat 2 darjah Celsius. Jika suhu di kucing pada pukul 11 ialah 30 darjah Celsius, hitung suhunya pada pukul 7 pagi. 7 malam. Macam mana nak tahu? Okay. Sekarang ni yang dah ada suhu pukul berapa? Pukul berapa yang dah ada suhu? 11. Pukul 11 pagi yang tentu kan? Okay, kalau kita buat gambar, kita boleh juga selesaikan menggunakan gambar. Mula-mula 7 petang. Lepas tu dia naik sampai pukul 5 pagi, betul? Okay. Yang ini kalau naik, pula 5 sama lah saya buat ni. Audi Marisa. Okay, semula. Okay, mula-mula pukul 7 petang. Kemudian pukul 5 pagi. Kemudian pukul berapa lagi dia cakap? Pukul 11. Okay, Pukul 11 pagi. Lagi? Last Pukul sekali satu. pukul berapa? Pukul 2 petang. 1. Okay, pukul 11, Petang. 3 jam kemudian. Pukul berapa? 1 petang. 1 petang ke? 3 jam kemudian. 2. 1. 2. Cuba kira pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2. So pukul 2 petang. 2. Okay, yang dah ada suhu pukul berapa? 11. Pukul 11. 11. 30 darjah Celsius. Okay. Daripada pukul 7 pergi pukul 5, suhunya macam mana? Menurun. Bila menurun, tandanya apa? Negatif. Negatif 4 darjah. Okey, dari pukul 5 sampai pukul 11, suhunya macam mana? Dia meningkat ke menurun? Meningkat sebanyak berapa? 8. Bila meningkat, tandanya apa? Positif. Positif 8. Okey, dari pukul 11 pergi pukul 2, suhunya meningkat lagi. Naik 2. Berapa darjah? 2. 2. Okey, soalan nak pukul 7 dengan pukul 2. 2. Okey, cuba tengok. Kalau dia ke kanan positif, kalau dia pergi kiri dia jadi apa? Negatif. Negatif 8. Negatif. Okey. Kalau ke kanan dia negatif, dia pergi balik ke kiri jadi apa? Positif. Positif 4. Jadi pukul berapakah suhu di sini? Berapakah suhu di pukul 7 petang? 30 tolak 8 tambah 4. 26. 26 darjah Celsius. Okey, dia nak pergi pukul 2 petang. Ni positif 2, maknanya dia positif 2. Dia sama arah kan?
Ha. Okay, so 30 tambah 2 berapa? 32. Okay, 32 darjah Celsius. Inilah jawapan dia. Jalan kerja yang lain kamu boleh tulis macam ni. Kalau A, 30 tolak 8 tambah 4 sama dengan 26. Okay, yang ni awak boleh buat 30 tambah 2 sama dengan 32 darjah. Okay, boleh? Dah salin. Boleh. Salin dulu soalan ni. Soalan. Okay, tak nak salin Nanti lepas ni salin Waktu tutor siapkan Awak salin jalan kerja dulu. Yang soalan ni awak tinggalkan dalam ruangan dia. Faham tak? Sikit je ni. Okey. Soalan nanti saya send dalam grup. Ada yang tanya ni. Awak jalan kerja je. Okay, soalan satu saya hilang lah contoh saya. Okay dah Saya nak bagi latihan ni. Dah. Sekejap je. Okay, latihan untuk hari ni awak kena hantar melalui Google Form. Okay, Anis tanya boleh tak dia nak guna buku maths sebelum ni? Boleh, saya boleh benarkan pakai buku maths sebelum ni. As long as duduk dalam satu buku. Jangan bercampur-campur. Okay, latihan ni saya akan bagi. Soalannya mudah-mudah. Hantar hari ni juga sebelum pukul 7. Pukul 7 lah. Sebelum pukul 5 petang. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Latihan hari ni. Ni semua. Nampak tak? Nampak. Boleh salin? Salin.
Okay dah habis dah soalan ni. Ada satu lagi latihan tau, bukan ni je. Ini yang simple, ada satu lagi. Oh belum eh? Belum. Belum. Okey. Jin Juan masih ada dalam kelas ke? Jin Juan. Ada. Ada lagi? Ada. Okay. Shima ni ada lagi. Shima Muhammad. Saya nampak nama dia ada tapi dia macam tak ada dalam ni. Dia tak aktif. Akid Rafiki? Ada tak? Ada. Ada. Batisha Kaisara. Oi, siapa tu? Okey dah. Dah. Dah habis dah. Okay, next. Latihan yang ini, dia panjang sikit. Apa kata kalau cikgu hantar dalam grup je? Semua orang ada dalam grup Telegram kan? Ada. Kamu lagi suka macam tu kan? Cikgu bagi dalam grup Telegram, kemudian kamu salin. Okay. Okay, macam ni. Cara nak hantar latihan hari ni, kejap lagi saya hantar Google Form. Awak buat dalam buku latihan awak tu, soalan berapa tadi? Soalan 3 dengan sampai 3, 8, 9, 10, 11 ni lah. Jadi awak salin, buat jalan kerja elok-elok, lepas tu ambil gambar, kemudian awak upload dekat Google Link yang saya akan bagi kejap lagi. So dekat situ saya dah siapkan nama, awak pilih nama awak tau. Jangan awak tersalah hantar nama orang lain tapi homework awak. Nanti kan orang lain yang siap, awak yang tak siap. Faham? Okay, saya dah tengok awak punya apa nama itu yang kita buat dekat Telegram tu, ramai juga yang masih ingat ID MOE masa sekolah rendah Okay, macam ni. Nanti kejap lagi atau hari ni ke esok ke, sebab besok kita ada kelas lagi kot. Besok ada kelas. Jadi hari saya akan cuba createkan awak punya Google Classroom, sebab bila guna Classroom ni dia akan lebih terkumpul tau jalan kerja ke sekolah awak. Jadi senang sikit kita nak pantau lah. Sebab kita tak tahu bila kita boleh bersua muka kan. Jadi Google Classroom, awak sendiri masuk dalam Classroom tu. Tapi saya tak nak awak guna email biasa, guna email MOE sebab kat situ hanya awak punya email lama tu, sebab dia masih setia email tu sampai awak sekatan 5 awak pun guna, sebab dia tak berubah lah daripada sekolah rendah lagi. Apa-apa nanti saya akan update dalam grup. Just kamu ikutlah arahan. Siapa Puteri kata dia tak boleh guna Google MOE dia. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. Sebab sekolah belum dapat lagi list penuh awak punya Google email tu. Nanti dia akan tolong reset semula lah. Cikgu Jaafar biasa tolong bantu kita.
Okay, so untuk hari ini saya rasa cukup. Cuma ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Semua orang okey Kenapa ni? Puan Devi ni siapa? Okay. Azhar. Boleh Azhar. Azhar. Oh, Azhar. Oh ni mesti semua dari satu sekolah yang sama sekolah rendah Tak. Tak sama. Kenal dalam grup. Kenal dalam Kenal dalam grup. Oh baru kenal lah ni. Ah. Tak apa. Okey, selain pada tu saya nak cerita sikit. Saya ni dekat sekolah, selain pada cikgu matematik awak, saya juga cikgu pusat sumber. Kalau kamu nak cari saya nanti sama ada di pusat sumber ataupun di bilik guru lah. Cuma penting tau cari balik email MOE awak sebab ni tak lama lagi saya nak suruh isi borang nilam semua, isi nilam yang online. So kena guna email yang sama, email yang MOE tu juga. Kalau email biasa kamu tak boleh guna nilam. Rugi lah kalau tak buat nilam. Nanti tak dapat markah Okay, so kejap lagi terus sambung buat tutorial. Sila hantar latihan sebelum jam 5 petang. Kalau terlambat, pensel cikgu kenapa lambat tu. Boleh? Boleh. Okay, jumpa lagi esok. Saya rasa waktu yang sama kot besok. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Amin.